Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita berada dalam pelajaran fi'il ya, peringkat yang ketiga tuan-tuan ya. Fi'il peringkat yang ketiga Fi'il peringkat 3. So dia terbagi kepada dua jenis. Yang pertama fi'il yang mabni, yang kedua ialah fi'il yang mu'rab. Okey, yang mabni dulu apa dia? Fi'il apa yang mabni? Fi'il yang mabni yang pertama ialah fi'il madhi ya, yang kedua ialah fi'il amar. Fi'il pun ada 3 je. Mudhari', madhi dan amar kan. 2 daripada 3 tu dah mabni. Tak payah bahas tuan-tuan Semua fi'il madhi mabni, semua fi'il amar dia mabni. Okey, baik. Ada juga fi'il mudhari' yang mabni tuan-tuan. Iaitu fi'il mudhari' yang melekat dengan 2 jenis nun. Yang pertama nun niswah, nun jamak perempuan. Yang kedua nun taukid. Nun taukid ni tak ada masalah sebab warna nun ni akan ditukarkan barisnya. Cuma kalau fi'il mudhari' yang melekat dengan nun niswah ni tidak ditukar warna dia lah, sebab dia ganti nama diri yang melekat, yang tersembunyi dekat dalam kalimah fi'il mudhari' tersebut Nun niswah ni maknanya nun jamak perempuan, sama ada mereka perempuan saja ataupun kamu perempuan saja. Semua fi'il mudhari' yang ada kedua-dua ganti nama diri dia, ujung mesti ada nun. Nun ni kita panggil dia sebagai nun niswah. Saya dah jelaskan, tuan-tuan boleh tengok balik kita punya video-video yang sebelum ni. Okey, apa dia fi'il yang mu'rab pula? Okey, fi'il yang mu'rab ialah fi'il mudhari' lah. Fi'il mudhari' yang tidak melekat dengan kedua-dua jenis nun tu tadilah. Fi'il mudhari' yang tidak melekat dengan nun niswah dengan nun taukid, maka dia mu'rab. So dia boleh berubah kepada berapa jenis mu'rab tuan-tuan? Dia boleh berubah kepada 3 jenis mu'rab. Yang pertama dia boleh marfu'. Ini pangkat asal dia. Fi'il mudhari' asalnya semua marfu'. Tapi fi'il mudhari' boleh berubah menjadi mansub. Bila dia akan berubah menjadi mansub? Apabila dia diganggu oleh geng-geng kereta haraf nasab ni lah. An, lan, izan, kai, la ataupun fa supaya dengan hatta. Kalau kalimat-kalimat ni ada sebelum daripada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' itu asalnya marfu', dia boleh bertukar menjadi mansub. Kalau asalnya yajlisu, kalau ada an, yajlisa. Yajlisu maknanya dia duduk, fi'il mudhari' kan. Yajlisu asalnya, kalau ada an yajlisa. Kalau lan yajlisa. Izan yajlisa, kai yajlisa, fa yajlisa, la yajlisa, hatta yajlisa. Kena tukar daripada yajlisu jadi yajlisa kalau ada salah satu daripada haraf-haraf nasab ini Okey, macam mana pula yang kedua? Okey, asal fi'il mudhari' dia marfu', tapi dia selain daripada dia boleh berubah menjadi mansub, dia juga boleh berubah menjadi majzum tuan-tuan. Dia boleh berubah menjadi baris mati. Okey, bila dia akan berubah menjadi baris mati? Okey, apabila dia diganggu oleh geng-geng motor, geng-geng haraf jazam tuan-tuan. Nampak tak? So kalau haraf jazam ni sebenarnya ada 2 jenis. Yang A ni kuncu-kuncu dia, yang B ni bos dia. Kuncu-kuncu dia siapa? Abang Lam, Abang La, Abang Lama dengan Abang La Cegah. Abang, kita panggil abang So ini 4-4 ni tuan-tuan, ini ialah haraf jazam. Tapi ini kuncu dia sebab apa? Sebab dia hanya boleh menjazamkan satu saja fi'il mudhari'. Tapi kalau bos dia abang in ni, jika dia boleh menjazamkan 2 fi'il mudhari' tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca menjazamkan 2 fi'il mudhari' serentak, iaitu in. In makna apa? In maknanya jika. Jadi jika engkau makan, engkau kenyang. Jadi engkau makan tu fi'il mudhari' ta'kul. Asalnya ta'kulu jadi ta'kul. Jazam Kemudian tashba'u, engkau kenyang. Jika engkau makan, engkau kenyang. Jadi engkau kenyang tu pun fi'il mudhari'. Asalnya tashba'u, dia jadi tashba', mati kat ujung tu. Sebab apa? Sebab bang ini telah menjazamkan kedua-duanya sekali. Yang ni saya nak minta tuan-tuan tambah. Tolong tambah dalam tuan-tuan punya helaian tu. Dan semua isim syarat. Semua isim syarat isim syarat tuan-tuan tahu, siapa pun, bila pun, berapa pun, mana pun, bagaimanapun. Kalau pun ujung tu dia mesti ada syarat dia, dan jawab dia lah, bagaimanapun dia buat, aku suka. Dia buat yaf'alu asalnya kaifa asalnya yaf'alu jadi kaifa yaf'al, dia buat. Kemudian asalnya afrahu, aku suka, jadi afrah. Kaifa yaf'al afrah, bagaimanapun dia buat, afrah, aku suka. Macam tu Jadi apa saja isim syarat, bagaimanapun, siapapun, berapapun, mana pun semua tuan-tuan boleh tengok dalam dalam diagram tuan-tuan sebelum ni, apa dia isim syarat ada contoh sikit kat situ. Dan selain daripada tu, dia sama, tulisan sebutan sama macam haraf tanya, macam isim tanya tapi kalau isim tanya, siapakah, bilakah, berapakah, manakah, ejaan sama tulisan sama, bacaan sama, tapi terjemahan lain. Siapakah, berapakah, bilakah, manakah, itu isim tanya. Tapi kalau ditukar jadi isim syarat, jadi berapapun, siapapun, manapun, bagaimanapun, dia jadi pun. Sebab dia ada syarat dan jawab. Jadi semua isim-isim syarat tersebut, dia adalah termasuk dalam kelompok B ni tuan-tuan. Dia akan menjazamkan 2 fi'il mudhari'. Baik tuan-tuan
Cuba tuan-tuan tengok ayat yang saya janjikan tadi. Cuba tuan-tuan pergi dekat surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Tapi saya nak tuan-tuan pergi kepada ayat yang nombor 3 dan nombor 4. Nanti sebentar ya. Okey. Ayah sabu anna ma lahu akhladah. Nanti saya besarkan. Okey, sebentar ya tuan-tuan. Okey. Yahsabu anna ma lahu akhladahu. Yahsabu anna ma lahu akhladahu. Maksudnya apa? Dia menyangka sesungguhnya hartanya akhlada ni Khalid. Daripada sumber perkataan yang sama dengan Khalid kan maknanya kekal kan? Betul tak? Jadi akhlada ni dia jadi fa'il tuan-tuan dia telah membuatnya hidup kekal. Dia telah membuatnya kekal tu maksudnya. Dia ni rujuk pada siapa? Dia rujuk pada harta tu Dia menyangka sesungguhnya hartanya ia telah membuatnya kekal. Hartanya telah membuat ianya kekal Jadi siapa yang berbuat ianya kecil? Dia ni rujuk pada apa? Dia ni rujuk kepada mal ini. Dia menyangka sesungguhnya hartanya membuatnya kekal. Tu kalau terjemahan biasalah Okey, faham tuan? Anna malahu, anna sesungguhnya malahu hartanya, akhlada membuat kekal hu akan ia. Sesungguhnya hartanya membuat kekal akan ia. Ia menyangkalah macam tu Okey, tuan-tuan faham kan ayat ni? Kalau tuan-tuan tengok tafsiran ni, tuan-tuan boleh check lah dekat dalam buku terjemahan dan penafsiran Siapa ni tuan-tuan? Ini kepada Humazatil Lumazah ni. Orang yang pengumpat dan pencela yang mengumpul-kumpulkan harta. Tuan-tuan tengok ayat sebelum alladzi jama'a mala wa addadah mereka kumpul dan mereka kira-kira harta dia. Kemudian yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia sangka sesungguhnya harta dia tu boleh membuat dia kekal. Kalla la yumbadhanna fil hutama. Ayat 4 nanti kita bahas kejap lagi. Okey. Yahsabu dia menyangka dia ini ialah fi'il mudhari'. Ni fi'il mudhari' nampak tak? Kalau fi'il mudhari' kalau dalam peringkat yang kedua saya akan tanya ni fi'il apa? Tuan-tuan jawab fi'il mudhari'. Kemudian saya kata apa ganti nama diri dekat dalam ni? Dia ustaz. Dia rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada Humazatil Lumazah tu, pengumpat dengan pencela yang kumpul harta kemudian duk kira tu. Dia itulah. Dia menyangka so perbuatannya dia menyangka. Ada tak maf'ulun bih? Jawapannya tak ada dekat sini So ini fi'il mudhari'. Baik, kalau pelajaran peringkat ketiga ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni ada tak melekat dengan nun niswah? Tak ada ustaz. Dia ada melekat dengan nun taukid tak ada ustaz. Nun niswah ni mesti mereka tapi perempuan. Mereka menyangka mereka tu perempuan saja. Barulah dalamnya ada nun taukid. Yahsabna. Yahsabu dia jadi yahsabna ataupun tahsabu ataupun ataupun kamu ataupun mereka tapi perempuan saja, barulah dalamnya ada nun niswah. Ataupun kalau nun taukid yahsabanna, ada tambah nun taukid pula kat sini tapi warnanya merah, barulah dia melekat dengan nun taukid. Jadi ni tak ada ustaz, dia so ini fi'il mudhari' yang biasa dan kalau fi'il mudhari' dia mabni ke mu'rab? Jawapannya dia mu'rab. Nampak tak? Jadi kalau dia mu'rab, dia boleh berubah kepada berapa jenis mu'rab? Dia boleh berubah kepada 3 jenis mu'rab ustaz. Dia boleh yahsabu, dia boleh yahsaba, dia boleh jadi yahsab. Yahsabu, yahsaba, yahsab. Okey, di sini yahsabu inilah asal dia. Bila dia akan berubah jadi yahsaba? Kalau ada haraf nasab kat sini, contohnya an yahsaba. Okey, bila pula dia akan berubah menjadi majzum mati? Kalau dia sebelumnya ada haraf jazam. Apa haraf jazam yang tuan-tuan ada belajar tadi? Contohnya lamma. Tak kala dia menyangka lamma yahsab. Mati dia dekat situ Tapi tak adalah dekat sini tak ada an, tak ada haraf jazam, tak ada haraf nasab. So dia dalam keadaan standard dia lah yahsabu lah. Dia berada dalam keadaan marfu' Okey, nanti tanda-tanda marfu' pada fi'il mudhari' kita akan belajar pada pertemuan kita akan datang tuan-tuan. Hari ni cuma saya nak tahu ini mabni ke mu'rab? Jawapannya ni mu'rab ustaz. Kenapa? Sebab dia fi'il mudhari' ustaz yang tidak melekat dengan 2 jenis nun tu. Nun niswah dengan nun taukid tak ada. So dia mu'rab. Tu maksud dia Okey, anna maknanya bahawa. Ni adik-beradik inna kan. So tiap-tiap kali tuan-tuan jumpa anna ataupun inna, dia nak kepada subjek dan khabar. Jadi mana subjek dia? Sesungguhnya hartanya. Ni subjek dia. Ni subjek dia. Khabar dia mana? Akhladahu. Ni khabar dia lah. Khabar kepada anna Okey, mala. Anna ni dia akan memberi baris atas kepada subjek dia. Jadi sebab tu mala ni dia baris atas. Kan annallaha. Kenapa Allah tu dia dapat pangkat mansub di baris atas?
kalimat tu, sebabnya dia adalah subjek kepada ana ataupun ina. Tapi kat sini bukan Allah, mala, jadi sebab tu mala. Sesungguhnya mala harta, hu tu nya. Jadi mala inilah kalimat isim, dia ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, jawapannya dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mu'rab mansub ke mu'rab majrur, dia mu'rab mansub. Mana tanda mansub dia? Fathah. Kenapa dia dapat pakat mansub? Sebab dia subjek kepada anna ni. Okey, hu. Okey, mala ni selain daripada menjadi subjek kepada anna, dia juga menjadi dia juga menjadi mudhaf kepada hu ni. So hu ni mudhafun ilaih. So hu maknanya dia nya ataupun ia. Ini ialah kalimat isim. Isim dhamir kan, isim mabni, dhamir. Di isim yang ada gelaran dan fungsi semua mabni kan. Cuma dia rujuk pada siapa? Hartanya, nya ni rujuk kepada pengumpat dan pencela tu lah. Si pengumpat itu atau pencela tu yang apa tu, yang duk kerja kumpul harta tu. Orang yang sama dengan huwa ni. Dia orang yang sama dengan huwa ni. Okey, akhladahu. Tengok akhladahu tuan-tuan akhladahu akhlada ni fa'il. Ini fa'il apa? Ada telah. Dia telah membuatnya hidup kekal ataupun dia telah membuatnya kekal. Dia telah membuat kekal. So ini ialah fa'il madhi, ada telah. Betul ke tidak? So kalau fa'il madhi dia mabni ke mu'rab, cuba jawab dengan saya. Fa'il madhi dia mabni ke mu'rab, cuba jawab dengan saya tuan-tuan. Dia mabni ke mu'rab, dia mabni. So perlu bahas tak soal baris? Tak payah. Cuma kita bahas peringkat kedua je lah. Peringkat kedua, apa ganti nama diri dalam fa'il madhi ni? Dia rujuk pada siapa? Dia merujuk kepada mal ini. Mal ini yang membuatnya kekal. Dia menyangka sesungguhnya hartanya ia telah membuat dia kekal. Siapa yang telah membuat dia kekal? Ni mal ni. Harta tu yang telah membuat dia kekal. Ada tak maf'ulun bih? Ingat tak tuan-tuan? Ni ada dhamir melekat dengan kalimat fa'il, secara automatik dia jadi maf'ulun bih. Ni lah maf'ulun bih dia. Kan dia melekat dengan fa'il ni. Ini ialah maf'ulun bih dia. Adalah jawapannya. So ini maf'ulun bih dia ni merupakan ganti nama diri yang melekat dengan dia. So dia ganti nama diri pada siapa tuan-tuan? Dia rujuk kepada orang yang sama dengan huwa ni tadi ataupun orang yang sama dengan hu ni, iaitu pengumpat dan pencela tu tuan-tuan So hu ni dia isim yang ada gelaran dan fungsi, so dia mabni, tak payah bahas soal baris. Okey, kalla la yumbadanna fil hutamah, maknanya tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Ni haraf nafi lah tuan-tuan Kalla, sekali-kali tidak. Ni ialah haraf nafi. La yumbadhanna fil hutamah. Ni ada 3 perkataan. Yang pertama la. La ni ialah kalimat haraf tapi nampak pasti kan. Ini ialah haraf taukid. Tinggalkan Yang kalimat selepas tu ialah la yumbadhanna. Nampak tak? Apa makna nun ni? Makna dia apa? Sungguh ataupun pasti. Nampak? Sungguh kan? So ini ialah nun taukid tuan-tuan. Okey, kita pergi ke yumbadhanna. Yumbadha ni maknanya dia lemparkan. Dia dilemparkan. Nampak? Ini fa'il apa tuan-tuan? Ada telah tak? Tak ada kan? Kalau tak ada telah ni fa'il apa? Dia dilemparkan. Ini fa'il mudhari'. Nampak ke tidak? Fa'il mudhari'. Kalau fa'il mudhari' dia mabni ke mu'rab? Cuba jawab dengan saya. Fa'il mudhari' dia mabni ke mu'rab? Fa'il mudhari' dia mabni ustaz. Tapi tengok dia dilekatkan dengan apa ni tuan-tuan? Dia dilekatkan dengan apa ni? Dengan nun taukid, nampak tak? Okey, soalan kuis kita hari ni, ini fa'il mudhari'. So fa'il mudhari' ini saya bagi tahu dengan tuan-tuan, dia dilekatkan dengan nun taukid ni. Okey, fa'il mudhari' yang tuan-tuan jumpa ni, yumbadha ni, dia mabni ke mu'rab? Jawab saya dia mabni ke mu'rab. Jawab dan hantar ke 0108173131. Ini fa'il mudhari', tapi fa'il mudhari' yang melekat dengan nun taukid. Dia mabni ke mu'rab? Jawab saya dia mabni ke mu'rab? Tu soalan saya. Yumbadha ni dia fa'il mudhari'. Okey, fi ni haraf jar, al-hutamati ni majrur disebabkan oleh fi. Kalau tuan-tuan nak i'rabkan, ini ialah kalimat isim, hutamah ni ialah kalimat isim, dia ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur, dia mu'rab majrur. Mana tanda majrur dia? Kasrah. Penyebab apa? Penyebab selepas haraf jar. Dia kedudukan dia selepas haraf jar, sebab tu dia dapat pangkat majrur. Okey, soalan saya tuan-tuan, yumbadha ni dia ialah fa'il mudhari', tapi fa'il mudhari' yang melekat dengan nun taukid. Sekarang ni dia mabni ke mu'rab? Cuba jawab soalan saya dan hantar ke 0108173131. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.